Assalamualaikum, hai dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab yang ketiga, sosial budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Sosial budaya. Sosial budaya ni maksudnya ialah cara hidup ataupun cara pemikiran sesebuah masyarakat. Jadi masyarakat dalam kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor dan sebagainya, mereka ni mempunyai cara hidup dan juga cara pemikiran yang lebih kurang sama. Jadi dalam bab yang ketiga ini, iaitu sosial budaya, kita akan lihat sosial budaya dari aspek bahasa dan tulisan, yang kedua persuratan, yang ketiga seni bina, yang keempat ialah struktur sosial. Jadi untuk hari ini cikgu nak terangkan dua subtopik sahaja, iaitu subtopik 3.1 bahasa dan tulisan dan 3.2 persuratan. Kita pergi ke subtopik yang pertama, 3.1 bahasa dan tulisan. Perkembangan bahasa yang berlaku telah mendorong kepada perkembangan sistem tulisan. Maksudnya, perkembangan bahasa ni berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Masyarakat alam Melayu bersifat terbuka menyebabkan sistem tulisan berkembang. Ini faktor kenapa sistem tulisan itu boleh berkembang dalam kerajaan-kerajaan alam Melayu, kerana sifat masyarakat alam Melayu itu sendiri yang bersifat terbuka. Jadi penggunaan bahasa yang berkembang ni kita boleh lihat dalam 6 kerajaan, iaitu Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan juga Kedah Tua. Sebelum saya terangkan bagaimana berlakunya perkembangan bahasa dan tulisan bagi ke-6 kerajaan tersebut, suka saya nak ceritakan, nak terangkan, nak tunjukkan apakah kepentingan atau fungsi bahasa dan tulisan. Maksudnya, apakah manfaat, apakah faedah. Jadi kalau keluar soalan apakah fungsi bahasa dan tulisan, maknanya samalah maksudnya dengan kepentingan bahasa dan tulisan. Ada 5. Yang pertama, kerana bahasa dan tulisan ni sebagai alat komunikasi. Yang kedua, menyimpan rekod dan pemerintahan. Yang ketiga, menyimpan rekod perundangan. Yang keempat, menyimpan rekod perdagangan. Yang kelima, untuk menyimpan rekod keagamaan. Ada 5 kepentingan ataupun 5 fungsi bahasa dan juga tulisan. Ini perkembangan sistem bahasa dan tulisan dalam kerajaan alam Melayu. Dalam jadual ni, saya dah bagikan apa bahasa yang diguna pakai bagi kerajaan-kerajaan alam Melayu tersebut dan apakah sistem tulisan tersebut. Yang ketiga ni ialah bukti penemuan. Maksudnya, apakah penemuan yang menunjukkan sesebuah kerajaan itu menggunakan bahasa tersebut ataupun tulisan tersebut. Kita pergi yang pertama, Funan. Funan masyarakatnya menggunakan bahasa Sanskrit, dan sistem tulisan orang Hu. Dan apakah bukti yang menunjukkan mereka ni menggunakan sistem bahasa Sanskrit ataupun sistem tulisan orang Hu ni. Ia dibuktikan dengan melalui penemuan batu bersurat yang bertarikh abad kedua Masihi. Kerajaan Champa pula menggunakan 2 bahasa, Melayu Champa dan juga bahasa Sanskrit. Tulisan orang Champa pula menggunakan tulisan Pallava. Tulisan Pallava ni merupakan sistem tulisan abjad suku kata, yang berasal daripada selatan India. Dia gunakan suku kata. Suku kata ni maksudnya contohnya macam gini. Buku. Buku ada 2 suku kata, bu dan ku. Jadi dalam tulisan Pallava ni mereka menggunakan suku kata. Contohnya seperti ca, ga, da, sa dan sebagainya. Tulisan yang kedua ialah tulisan Champa kuno. Jadi apakah bukti yang menunjukkan mereka ni menggunakan bahasa Sanskrit, bahasa Melayu Champa, dan apakah bukti menunjukkan mereka ni menggunakan tulisan Pallava dan juga tulisan Champa kuno. Buktinya penemuan batu bersurat, ini menunjukkan sistem bahasa. Dan yang kedua ialah inskripsi bertarikh abad
ke-6 Masihi yang menunjukkan sistem tulisan Pallava dan juga Champa kuno. Okey, inskripsi. Apa itu inskripsi? Okey, inskripsi ni maksudnya sesuatu yang ditulis atau diukir pada sesuatu permukaan, sama ada pada batu, tugu, duit shilling dan juga lain-lain. Okey, batu bersurat tu ialah di mana di atas permukaan batu tu terdapat ukiran tulisan. Okey, Sriwijaya. Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu yang mempunyai pengaruh Sanskrit. Okey, dan orang Sriwijaya juga menggunakan tulisan Pallava seperti kerajaan Champa. Okey, dan ini boleh dibuktikan melalui penemuan beberapa batu bersurat. Okey, seperti batu bersurat Kedukan Bukit. Okey, dalam batu bersurat ini dia ceritakan tentang Raja Jayanasa yang pergi berlayar hingga ke muara Sungai Musi, dan ketika berehat beliau ternampak segerombolan manusia menyusuri sungai untuk membina kerajaan, dan Raja Jayanasa ini kemudiannya berlayar ke hulu sungai dan membangunkan kerajaan Sriwijaya. Kemudian penemuan batu bersurat Kota Kapur. Okey, yang ketiga penemuan batu bersurat Telaga Batu. Telaga Batu ni dalam batu bersurat itu mengandungi maklumat tentang sumpahan ke atas sesiapa yang menderhaka kedatuan Sriwijaya atau melanggar perintah datu. Okey, dan yang keempat ialah penemuan batu bersurat Talang Tua. Okey, kerajaan Angkor menggunakan sistem bahasa Sanskrit dan Khmer. Okey, dan sistem tulisan menggunakan tulisan Pallava dan Khmer, dan bukti penemuan melalui penemuan inskripsi pada dinding candi. Okey, candi. Candi itu ialah apa itu candi? Okey, candi merupakan bangunan kuno yang diperbuat daripada batu dan berfungsi sebagai tempat untuk memuja dewa-dewi, okey, tempat untuk simpan abu mayat, okey, abu mayat ataupun jenazah diraja, tempat memperingati golongan diraja, okey, dan candi ni dibina berdekatan dengan sumber air, okey, boleh dijadikan tempat mandi, dan ini candi juga dibina sebagai lambang keagungan seseorang pemerintah. Okey, seterusnya Majapahit menggunakan bahasa kuno. Okey, tulisannya tulisan Kawi. Okey, dan dalam Majapahit ni kita boleh tengok bagaimana perkembangan tulisan itu sebelum dan selepas kedatangan agama Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, mereka menggunakan tulisan Kawi. Selepas kedatangan agama Islam, mereka menggunakan tulisan Pegon. Okey, dan penemuan bukti penemuan melalui penemuan inskripsi dan pesuratan bertarikh abad ke-14 Masihi. Kerajaan Kedah Tua menggunakan bahasa Sanskrit dan juga menggunakan tulisan Pallava. Ini dibuktikan melalui penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Ceruk Tok Kun. Okey, yang kedua, persuratan. Okey, yang kedua ialah persuratan. Okey, pada peringkat awal, maksudnya pada asalnya masyarakat kerajaan alam Melayu ni terkenal dengan tradisi lisan. Okey, yang berkait rapat dengan alam sekeliling. Okey, tradisi lisan ni maksudnya penyampaian melalui mulut sahaja. Okey, contohnya tradisi lisan yang mereka lakukan ialah seperti cerita asal-usul, cerita binatang, nasihat, seloka, teladan, adat. Maksudnya mereka ni nak sampaikan nasihat, nak sampaikan teladan dan juga adat melalui lisan percakapan. Okey, maksudnya ketika itu belum ada penulisan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, persuratan berkembang apabila sistem tulisan lahir. Okey, persuratan wujud berkembang apabila adanya sistem tulisan, dan merupakan bukti keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu. So, ini ialah apa kepentingan persuratan kepada masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, kepentingan persuratan kepada masyarakat kerajaan alam Melayu ialah merupakan bukti keintelektualan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, selain itu, kepentingan warisan karya persuratan juga
dapat dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat untuk melahirkan individu dengan kepribadian yang cemerlang dan menyeluruh, serta dapat melahirkan perasaan bangga terhadap sejarah serta peristiwa yang berlaku dalam tamadun Melayu. Okey. Yang ketiga ialah persuratan awal adalah dalam bentuk batu bersurat. Okey, jadi persuratan tu dapat dikesan melalui penemuan melalui dalam bentuk batu bersurat. Jadi apakah kepentingan penemuan batu bersurat di alam Melayu ni kepada pengkaji-pengkaji sejarah? Okey, jadi kepentingan penemuan batu bersurat di alam Melayu kepada pengkaji sejarah ialah menjadi sumber rujukan dan dokumentasi kepada pengkaji sejarah untuk memahami peristiwa yang berlaku dalam ketamadunan masyarakat alam Melayu. Okey, perkembangan persuratan awal kerajaan alam Melayu. Okey, sini kita tengok bukti penemuan persuratan itu. Kemudian kita tengok bila penemuan itu dan apakah kandungan persuratan yang dijumpai itu. Kita tengok kerajaan Champa. Persuratan dalam bentuk manuskrip yang dijumpai pada abad ke-13 Masihi, di mana dalam manuskrip itu mengandungi karya sastra Akayat Indraputra dan karya sastra Akayat Dewa Mano. Bagi kerajaan Sriwijaya pula, penemuan persuratan awal ditemui melalui penemuan batu bersurat Karang Berahi dan batu bersurat Palas Pasema yang dijumpai pada abad ke-7 Masihi. Dalam batu bersurat ini diceritakan tentang kepentingan taat setia rakyat kepada raja. Bagi kerajaan Funan pula, persuratan awal yang dijumpai dalam bentuk batu bersurat yang dijumpai pada abad ke-2 Masihi dan tidak dinyatakan pula apakah kandungan batu bersurat tersebut. Seterusnya bagi kerajaan Angkor, bukti penemuan melalui batu bersurat Dok Kok Tom di barat laut Kemboja tidak dinyatakan bila dijumpai, tetapi dalam batu bersurat itu mengisahkan pemerintahan Jayavarman II. Bagi kerajaan Kedah Tua pula, penemuan bagi persuratan dijumpai melalui dalam bentuk batu bersurat dan juga inskripsi pada abad ke-5 Masihi, dan apa yang ada dalam kandungan bukti penemuan tersebut ialah doa dan amalan dalam agama Buddha. Dan Majapahit, persuratan awal berbentuk batu bersurat dan manuskrip yang dijumpai pada tahun 1358 dan 1365 dan kandungannya juga tidak dinyatakan. So inilah perkembangan persuratan awal bagi kerajaan alam Melayu. Contoh-contoh persuratan alam Melayu yang lain, kita boleh lihat melalui sebelum kedatangan agama Islam dan juga selepas kedatangan agama Islam. Apabila sebelum kedatangan agama Islam, persuratan itu mendapat pengaruh epik dan sastra indah. Jadi antara karya-karyanya seperti Ramayana, seperti Mahabharata, Purana, Jataka dan juga Jataka. Ini adalah contoh epik dan sastra India yang terkenal di alam Melayu. Selepas kedatangan agama Islam, apabila Islam tersebar ke alam Melayu, sastra Islam ni dia berbentuk syair, berbentuk gurindam, cerita hikayat dan juga nazam. Jadi kita boleh lihat dalam dua kategori, iaitu kisah kehidupan Nabi-Nabi dan kisah perjuangan pahlawan Islam. Ini adalah contoh-contoh karya persuratan bagi kisah kehidupan Nabi, iaitu seperti hikayat Nabi Bercukur, hikayat Nabi Wafat, hikayat Bulan Berbelah, hikayat Nabi Yusuf, hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Muhammad Ali Nafiah. Contoh karya persuratan bagi kisah perjuangan pahlawan Islam. Jadi karya-karya agama Islam ni, berbentuk agama Islam ni, dia berbentuk syair, berbentuk gurindam, cerita hikayat dan juga nazam. So itu sahaja penerangan saya bagi subtopik 3.1 dan juga 3.2. Jumpa lagi pada subtopik 3.3 dan seterusnya 3.4.